Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang dan selamat bergabung admin ucapkan. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir Mohamad ada membuat satu pernyataan yang pasti mengejutkan kerajaan PHBN, terutamanya Anwar Ibrahim. Dan ini juga pasti mengejutkan pihak mahkamah, disebabkan dalam kenyataan daripada bekas Perdana Menteri itu yang berkata undang-undang kini mengancam rakyat. Menerusi artikel daripada Astro Awani, Dr. Mahathir dakwa undang-undang kini mengancam rakyat. Mesti ada sesuatu yang Tun Dr. Mahathir sudah perasan ataupun yang sudah dilihat oleh Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan undang-undang kini. Adakah ini satu cara Anwar Ibrahim untuk menyerang kerajaan hari ini ataupun menyerang Anwar Ibrahim? Menurut bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, proses tersebut memerlukan penyelidikan besar-besaran terhadap semua transaksi dalam tempo 40 tahun yang lalu. Mungkinkah ini berkaitan juga dengan tuntutan SPRM terhadap dua anak bekas Perdana Menteri itu, yaitu Mokzani dan Mirzan, yang diminta untuk mengisytiharkan aset mereka. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa undang-undang kini digunakan untuk mengancam rakyat. Dr. Mahathir berkata, ancaman dibuat kepada mana-mana pihak yang gagal mematuhi arahan yang dibuat oleh kerajaan menerusi mahkamah. Menerusi hantaran terbaru di media sosialnya, Dr. Mahathir mendakwa tuntutan yang dibuat terhadap mereka yang didakwa di mahkamah sukar dipatuhi. Katanya, proses tersebut memerlukan penyelidikan besar-besaran terhadap semua transaksi dalam tempo 40 tahun yang lalu. Kebanyakan orang tidak menyimpan rekod aktiviti mereka dalam tempo masa yang panjang itu. Tetapi, kegagalan untuk melaporkan sebarang tindakan boleh ditafsirkan sebagai sengaja menahan maklumat. Ia boleh mengakibatkan tindakan undang-undang yang mahal dan berpanjangan. Ia boleh mengakibatkan penjara. Itulah ancamannya, katanya. Mahathir yang kecundang pada PRU ke-15 di kerusi Parlimen Langkawi mendakwa apabila undang-undang digunakan untuk mengancam rakyat, ia menjadi zalim. Nah, akhirnya saudara-saudara, Tun Dr. Mahathir telah membuat pengakuan ini. Bahkan yang mengejutkan, menurut Tun Mahathir, ia boleh mengakibatkan tindakan undang-undang yang mahal dan berpanjangan. Ia boleh mengakibatkan penjara. Itulah ancamannya. Adakah dengan ini Tun Dr. Mahathir Mohamad secara tidak sengaja telah membocorkan bahawa sekiranya kedua anaknya gagal untuk mengisytiharkan aset, mereka boleh sehingga dipenjarakan? Semua itu menjadi persoalannya. Tapi diingatkan juga melalui artikel ini, Mahathir yang kecundang pada pilihan raya umum ke-15 di kerusi Parlimen Langkawi mendakwa apabila undang-undang digunakan untuk mengancam rakyat, ia menjadi zalim. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan yang amat dihormati, tidak lama lagi akan ada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Nah, sudah pasti yang menjadi persoalannya di dalam kerajaan gabungan hari ini, kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Pakatan Harapan dan gabungan Barisan Nasional serta parti-parti di Sarawak dan Sabah, dan ada lagi pihak yang lain. Nah, saudara-saudara, siapakah yang bakal menjadi calon bagi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, calon oleh kerajaan perpaduan? Saya mendapat maklumat
daripada artikel Malaysia Kini, calon KKB sudah disenarai pendek. Sesiapa saja boleh dipertimbang menurut Locke ataupun Anthony Locke. Kuala Kubu Baharu PRK akan diadakan pada 11 Mei ini, kata Setiausaha Agung Parti Anthony Locke. DAP belum lagi memutuskan calon, namun katanya beberapa calon telah disenarai pendek. Kita belum tentukan lagi, calon nanti akan dibincangkan. Kita ada beberapa calon sudah disenarai pendek, katanya kepada pemberita di peringatan ulang tahun kematian ke-10 Karpal Singh malam tadi. Artikel pada 18 April. Namun saudara-saudara, saya juga melihat daripada satu analisis daripada seorang pensyarah sains politik di Universiti Sains Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid, menjelaskan Putrajaya tidak boleh terus hanya bergantung pada sokongan bukan Melayu. Kerajaan perpaduan harus memikirkan formula tertentu bagi memanfaatkan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh agar mereka dapat menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam pilihan raya kecil PRK DUN Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei ini. Penganalisis ini sudah menyebut nama Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh agar mereka dapat menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam PRK akan datang ini. Dan menurut penganalisis ini, kerajaan perpaduan harus memikirkan formula untuk memanfaatkan Ketua Pemuda. Formula tertentu untuk bagi memanfaatkan Ketua Pemuda UMNO. Hal itu kerana katanya komposisi kaum pengundi di kawasan DUN terbabit tidak jauh berbeza. Dan pada akhirnya Akmal Saleh pula tampil dengan kenyataan, saya bukan raja formula, tapi saya ada prinsip, kata Akmal Saleh. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata, dia tiada formula untuk menarik undi Melayu kepada kerajaan perpaduan seperti mana disarankan oleh seorang pensyarah. Saya tiada formula untuk diberikan kerana saya bukan raja formula, tetapi saya ada prinsip yang perlu dipertahankan, yaitu agama Islam, bangsa Melayu dan raja-raja Melayu, katanya dalam hantaran di Facebook. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ahmad Fauzi menegaskan, Akmal berjaya memposisikan dirinya sebagai wira nasionalis Melayu yang merupakan teras ideologi UMNO dan popularitinya boleh dimanfaatkan kerajaan untuk menonjolkan imej nasionalis Melayu dalam gabungan itu. Adakah dengan ini kerajaan PHBN akan menghantar Akmal ataupun Akmal menjadi calon Kuala Kubu Baharu? Adakah itu satu perkara yang tidak mustahil? Dan Anthony Locke juga sudah membuat kenyataan bahawa calon Kuala Kubu Baharu sudah disenarai pendek. Sesiapa saja boleh dipertimbang, kata Anthony Locke. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.